الصادق الآمين وعلى آله أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي طبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله صادق الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk kita bersama lagi dalam ruangan soal jawab. InsyaAllah moga-moga kita semua bakal mendapat ilmu yang bermanfaat daripada jawapan yang dikirim oleh Allah SWT untuk saya menjawab pada pagi ini, insyaAllah. Soalan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nak tanya pasal hukum seorang perempuan yang pergi solat jemaah di masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkenaan dengan orang perempuan yang pergi sembahyang jemaah di masjid. Di sana tidak ada suatu larangan yang pernah Nabi kita SAW melarang orang perempuan pergi sembahyang jemaah di masjid. Tidak ada. Cumanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu perkara yang ditinggalkan oleh syarak kita terhadap hukum orang perempuan pergi masjid ini ialah menjaga diri daripada fitnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fitnah ni maknanya ialah muyulun nafsi ilaiha, iaitu cenderung hati orang kepada dia. Orang pun kena jaga supaya jangan dia pergi masjid dia sampai menjadi orang tertarik pada dia. Itu saja. Ala Sayyidina Muhammad.
Maknanya kalau dia pergi masjid, dia pastikan dia sudah melepaskan diri dia daripada menjadi perhatian orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan makna, dalam bahasa yang lain, perempuan kalau pergi masjid, jangan dia make up, jangan dia bersolek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya dia tak menjadi perhatian orang. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mungkin kalau dia pergi masjid, dia parking kereta, jadi parkinglah kereta di tempat yang tak menarik perhatian siapa-siapa. Jadi mungkin dia ada bahagian ni, kalau dia parking sini, tu ramai jemaah laki-laki parking di situ contohnya. Cari tempat yang dia parking selamat daripada perhatian orang. So di sana ada hadis yang menyebut tentang orang perempuan ni, tempat dia berjalan ialah di tepi jalan, bukan di tengah jalan. Maksudnya begini, kalau jalan macam tu, jalan ni masalah dia jalan di tepi jalan, dengan jalan di tengah jalan. Kalau tengah jalan tu, kalau jalan apa ni, hak jalan yang putih tu mati. Orang lelaki pun jangan tengah-tengah jalan, orang perempuan pun jangan jalan tengah-tengah jalan. Jadi maksud saya, jalan kampung ni, soalan Rasulullah Muhammad, kalau dia berjalan tepi jalan, itulah satu cara orang perempuan menjaga diri, jangan dia menarik perhatian orang lain. Baik. Kalau dia berasa dia pergi masjid, orang tengok dia. Kalau dia berasa lah dia pergi masjid, orang tengok dia. Jadi kalau Allahumma salli alaihi wasallam, dia bukan mesti orang muda je orang tengok, orang tua pun orang tengok juga. Jadi yang berkenan ke orang tua juga kadang-kadang. Jadi dia ni muda comel, bila mai tua comel juga. Jadi bila mai tua tu comel, hak tua tu kena tengok, comel lah tok ni. Tok Wan suka kat tok pula gitu. Jadi maknanya kalau dia berasa ada Tok Wan duk tengok, pakai puldah lah. Yang penting nak main masjid. Dia turun kereta tu, lah ni mudah lah, lah tak ada masalah apa lah, lah ada mask kan, pakai mask tu dah cukup lah. Tu hikmah barangkali zaman lah ni, Tuhan nak bagi orang perempuan ramai pakai puldah, timbullah isu Covid, pakai puldah belakang, alhamdulillah, semua selamat daripada fitnah. Jadi turun kereta tu buah mask, selesai soalan Sayyidina Muhammad. Maknanya itu kalau dia rasa diri dia tu orang nak tengok. Baik. Tapi kalau tak ada benar-benar yang boleh mendatangkan fitnah ni dengan bahasa, jangan faham bahasa fitnah dalam bahasa Melayu. Fitnah dalam bahasa istilah syarak ni, mailun nafsi ilaiha, condong hati orang lelaki kepadanya. Itu makna fitnah. Condong ni apa? Condong pada nak buat benda tak elok. Orang lelaki mula tengok, lepas tu dia mula nak ke arah yang tak elok tu. Jadi bila ada yang tak benar, yang tak elok tu, mana selamatkan diri daripada seperti macam tu. Fitnah ni bahaya. Orang lelaki dengan perempuan. Nabi sebut dalam satu hadis, ma taraktu fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Tidak pernah ku tinggalkan satu fitnah yang paling besar selepas aku wafat, melainkan fitnah wanita. Nabi kata, tidak aku tinggalkan satu fitnah yang paling besar kepada orang lelaki, melainkan fitnah wanita. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan salah seorang isterinya. Saya tak ingat isteri Nabi hak mana. Waktu tu lepas maghrib. Dah selesai main maghrib, Nabi kita keluar pada masjid, ada isteri dia seorang, Rasulullah. Nabi sedang bercakap satu dengan isteri dia, tiba-tiba lalu dua orang sahabat Nabi. Isteri Nabi ni dah berniqab, tutup habis dah soalan Sayyidina Muhammad. Ketika tu lalu dua orang sahabat Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kata waalaikumsalam. Dia pun lalu. Lepas daripada Nabi kata, ni masak. Dua sahabat tu pun mai, ya Rasulullah, ini isteriku, kata Rasulullah. Nabi nak jaga daripada fitnah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hak ni perlu mendapat perhatian kita, supaya masalah sayyidina Muhammad
kita jangan menimbulkan sesuatu yang boleh menarik perhatian orang pada kita. Contohnya bau-bauan. Perempuan ni tak payahlah, perempuan ni tak bau apa pun tak apa. Jangan pakai bau-bauan, jangan pakai perfume tu. Jadi bila kita, mungkin bila mana kita semok di kita, kita bau kat kita, sebenarnya orang bau juga. Bila kita bauan tu, mungkin ada orang lain, mungkin setengah orang tak alert pun, biasa aja. Tapi ada orang yang beri perhatian. Rasulullah Sayyidina Muhammad, dia mula tambau, jadi nak pergi pada lebih jauh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebih pergi orang perempuan ni tanpa berbau-bauan, untuk supaya tidak menjadi dia menarik perhatian orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi kalau orang bau kita, orang tu akan dapat pula habuan daripada bau kita tu. Kita berdosa, dia pun berdosa juga. Dia panggil zina hidung. Jadi bila mana mula daripada zina tu, dia akan lepi pada zina lain pula. Pernah ada satu perfume kan, Follow Me. Dia suruh ikut dia, tu bahaya tu. Sebab itu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu sebut, daripada aku berjalan belakang wanita, lebih baik aku berjalan di belakang singa. Belakang singa jalan mudarat, jalan belakang perempuan lagilah mudarat. Baik, jadi elakkan diri daripada kita terjebak dalam perkara yang boleh mendatangkan fitnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Soalan yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada tak, Tuan Guru, ada tak amalan untuk anak yang takut menangis ke sekolah? Oh, lama cuti, lama cuti nak pergi sekolah balik nangis. Okey. Amalan satu yang pernah saya buat, alhamdulillah. Satu masa satu orang waris ayah satu tempat, satu masjid saya pergi tu, anak dia malas pergi sekolah. Malas pergi sekolah ni, tibai pun malas juga. Tak mau pergi. Terutam pun tak takut lah. Lama-lama dia kata jenuh tibai anak dia. Budak sekolah. Budak darjah, budak sekolah rendah. Saya pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya pun tak ada amalan apa, kecuali amalan saya satu selawat. Dia panggil selawat kamilah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli amatin nafasin bi aladi kulli ma'lumin lak. Cari selawat kamilah. Selawat ni sangat hebat. Selawat kamilah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya bacakan di ayat sekelas, celup jari telunjuk dalam ayat tu, baca 11 kali. Baca 11 kali. Lepas tu kita niat, ya Allah Tuhanku, dengan berkat selawat yang aku baca ni, ya Allah, kita niat apa yang kita nak loh, yang kita hajatkan tu, insya-Allah, dengan berkat Rasulullah, dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tambah hidayah tu 3 kali. Jadi dia cerita bulan ni, saya pergi ngajak bulan depan. Bila dia cerita bulan ni, saya pun buat ayat, bagi ayat dia balik. Main bulan depan dia kata, Ustaz, mau pergi sekolah dah Ustaz. Berkat selawat kamilah. Ada satu orang guru kami, Tuan Guru Dr. Abdul Aziz Hanafi. Dr. Aziz Hanafi ni, satu masa, waktu tu dia jadi pengarah Kuliah Islam Darul Ulum ni. Dia main daripada rumah dia kot Jitera belakang tu, kot belakang ni, kot perik ni, sampai tengah jalan waktu tu senja. Ada satu orang perempuan duk tahan kereta. Dia kata, siapa dia tahan kereta? Tengok kereta kawan tu duk bawah, mal jatuh tar, tergantung-gantung. Soalan Sayyidina Muhammad, macam mana atau kereta perempuan tergantung, kereta dia menghenti gelincak jalan, tergantung kereta dia tu, tak lepi. Jadi kalau pacuan 4 roda, dia 4 dia boleh jalan. Ni pacuan 2 roda no, depan tepung belakang, tak boleh jalan. Tapi perempuan ni tawakal jugalah, kereta siapa pun dia tahan. Tapi kena tu kereta yang dia tahan tu kereta seorang ulama.
tok guru, orang soleh. Kalau tak kena habuat, kena kat orang lain. Tapi kena dekat habuat, orang soleh. Tuan Zainabi naik kereta ada orang. Satu pembantu dia dengan bantu dia terpenti-penti. Pasal apa ni? Ada masalah apa? Lepas tu, soalan Sayyidina Muhammad, kata perempuan ni tak tahu jadi macam mana kereta nak angkat, tak tahu. Dia bila dia tekan minyak, kereta tak pergi. Kata Dato' Aziz, kita pun dua tak lepi ni. Kalau macam ni, tak apa. Dia kata kat bantu dia, enta pegang, enta angkat. Angkat dia tak perlu angkat sampai teruk-teruk, syarat angkat. Lepas tu dia kata nikah masuk dalam kereta, start enjin, tekan minyak. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman. Tak dan habis, puf, naik terus. Itu keberkatan selawat kamilah sepanjang yang kami amalkan, dan sepanjang diamalkan oleh yang mengamalkan, dia sangat memberi kesan yang baik kepada semua niat-niat yang kita nak, niat kita yang kita niatlah hati kita, insya-Allah. Jadi siapa-siapa ni, semua ni saya ajazahkan selawat kamilah untuk diamankan oleh semua Allah SWT, untuk menjadi pelepasan terhadap semua masalah hari-hari, insya-Allah. Baik. Yang seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang seterusnya, dalam penyediaan diri dan hati untuk lebih mengenal Allah, mana yang perlu dilakukan terlebih dahulu, mencari ilmu dan beramal, atau membersihkan hati? Ini saya jawab dah kan? Ada minggu lepas kan ni? Apakah perbezaan? Okey, soalan ni sebenarnya dia serentak. Nak bersihkan hati, nak beramai, mencari ilmu, dia serentak. Dalilnya macam ni lah. Dia kalau tunggu nak bersih hati, nak cari ilmu dulu, lepas tu nak amai nanti, lepas tu nak bersih hati bila pula, ni tak ada masa dah kita. Dia jalan selari. Mencari ilmu, serentak beramal. Dengan beramal itulah berlaku penyucian hati. Bila kemak di antara ilmu dan amal, berlakulah proses bersihan dan penyucian hati kita. Okey. Dan kita bila mana dalam proses ni, dalam antum sama, kalau boleh kita kena ajak orang juga untuk jadi seperti mana kita sedang berada dalam situasi itu. Kalau kita seorang je baik, dia panggil kita tu orang soleh. Tapi kalau kita nak bagi orang lain pun baik, dia panggil muslih. No? Kalau kita je baik, kita saja nak kalau kita saja nak membaikkan diri kita, maka dia panggil kita tu orang soleh. Tapi kalau kita nak bagi orang baik juga, seperti mana kita cuba nak buat baik, maka dia panggil kita orang muslih. Bagi kita orang apa? Muslih. Kalau perempuan, muslihah. Dulu ni ada satu lagu zaman kami budak-budak tu. Apa? Muslihah lah. Ustazah Hangguk tu, dia ingat tu. Jadi kalau orang yang baik, nama soleh. Orang yang membaikkan orang, dia panggil muslih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Ada orang kata, dia kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak suruh orang buat baik, kita kena baik dulu. Kita kena baik sungguh-sungguh, baru boleh ajak orang buat baik. Tidak. Dia ni suruh orang buat baik ni, sekalipun kita ni, contoh kita kata kita nak cegah orang buat jahat, bukan semesti kita tak buat jahat baru kita suruh orang jangan buat jahat. Contoh, satu orang kawak tu nak naik rumah orang. Tahu tak kawak? Tak tahu no. Kawak ni apa dia? Pencuri. Orang Kedah kata kawak. Ni ada orang daripada jauh, daripada Kuala Lumpur, Kelantan, apa ni orang Kedah kata kalau satu orang pencuri, kawak lah, nak naik rumah ni, dia siap lah nak balin naik
apa ni, tali pecakok apa semua, ambil tangga ke masalah sini, nak naik rumah orang. Gaya nak naik, tengok-tengok satu orang lagi kawat macam dia juga, nak naik juga rumah orang tu. Waktu tu dia kata, "Hei, hang buat apa ni? Hang nak buat apa?" "Aku nak curi rumah orang ni." "Eh, tak boleh, berdosa." Dia kena kata. Sedangkan dia nak curi juga. Di makna sekalipun kita tu tengah buat jahat pun, orang buat jahat kena tegur, jangan buat jahat sekalipun kita tahu kita tu nak buat jahat. Kalau kita tak tegur lah, yang pertama dapat dosa buat jahat, yang kedua dapat dosa tak tegur orang nak buat jahat. Maknanya kita tak perlu tunggu diri kita sempurna untuk kita nak suruh orang buat baik ataupun nak cegah orang buat jahat. Berpandukan piliti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak tunggulah Nabi sempurna mendapat didikan Tuhan, 23 tahun barulah Nabi kita nak berdakwah. Tapi tak, selepas turun daripada ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat yang kedua, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang bersimut, bangun berikan peringatan. Maknanya dah ada ilmu, bangkit buatlah. Yang penting proses pembelajaran itu berjalan. Kita duduk mengaji, duduk belajar, tambah ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana yang kita tahu, kita habaq ke orang. Mana yang kita tahu, kita larang orang. Gitu. Jadi subhanallah, proses itu berjalan sekali. Okey. Apakah perbezaan antara seorang yang dalam khusyuk dan seorang yang dalam keadaan fana? Allahumma salli ala sayyidina. Fana ni iaitu hal seseorang yang tenggelam dalam Allah. Fana. Dia dalam proses fana ni, kadang-kadang seorang tu dia duduk dalam satu situasi dia panggil as-sakru. Ada satu orang awliya, apa sakra? Habib Abu Bakar Sakran. Habib Abu Bakar As-Sakran. Sakran tu gelaran pada mabuk Tuhan. Mabuk Tuhan. Orang ni kalau dia ada guru yang memandu dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia guru ni akan pimpinnya kepada Tuhan sampai dia mendapat Allah. Taib. Di sana ada satu istilah dia panggil mabuk Tuhan. Bila mana dia nak fana, dia mabuk Allah. Bila dia mabuk Tuhan ni, mabuk ni macam mana? Akal hilang, akal tercabut, tenggelam dalam Allah Subhanahu Wa Taala, tercabut akal. Ini perjalanan ulama-ulama tasawuf, orang-orang sufi. Itu laluan yang kadang-kadang mereka lalui. Macam mana sembahyang? Tak wajib. Akal tak ada. Allahumma salli ala sayyidina. Kadang-kadang tu hak tadi tu akal duk ada tapi duk pelik. Waktu tu lah orang kata mereka gila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang tu subhanallah yang berlaku dalam jalanan mereka dulu-dulu, mereka kencing pun mereka tak terlepas siapa. Orang pun tak kisah, orang kata gila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kadang-kadang tok guru ni bila anak murid sampai ke peringkat fana, dikurung anak murid. Kurung anak murid. Jangan kacau orang. Taib. Jadi dia sebenarnya ada tu masa satu budak main rumah dengan ayah dengan mak dia. Bila bercerita hal keadaan macam ni, saya faham. Mak dia kata mental. Saya faham. Dia ni bila sebut Allah kira nak menangis. Turun air mata. Jadi apa dia tak mahu dah, dia kena sebut Tuhan. Turun air mata, nangis. Saya faham dia ni, saya kata dia bukan mental, dia sakit rohani.
Bukan mental ni orang panggil penyakit sakit jiwa. Sakit jiwa kena pergi Tanjung Motan. Ni dia panggil sakit rohani. Jadi cara ubat dia, Allah sendiri yang ubat dia. Ubatnya Allah. Nah, dapat Allah, itulah keadaan dia. Dia kalau dapat Allah, makan tak mau dah, apa pun tak mau dah, tidur pun tak mau, apa pun tak mau, semua tak ada dah, tak ada dah semua tu. Kita rahmat Allah ni, kita ni yang boleh elok ni, sebab tak ada tu tak boleh buat apa. Kita tengok dulu pada Tuan Guru Haji Patih Keroh Patih Jisa. Ni cerita sahabat saya. Bila Tuhan bagi dia kepada Patih, dapat Allah ni, Allahu Akbar. Dia macam benda yang tak stabil. Tak stabil. Tengok sekali cakap macam okey, tengok sekali cakap macam tak okey. Sementara dia nak okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam contohnya masalah Sayyidina Muhammad, vaksin. Orang tu kena suntik vaksin. Sementara vaksin tu nak stabil dengan dia tu, mungkin kau tu demam lah, apalah kan, masalah dan sebagainya. Jadi kata para doktor, jadi vaksin ni kesannya macam tu lah. Sementara orang tu nak stabil dengan vaksin tu, dia nak proses dalam diri tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, moga-moga lah masalah Sayyidina Muhammad dengan mai vaksin ni, maka ni sebab juga sebabnya Allahumma salli ala Sayyidina, kita kata kalau penyakit ni Tuhan nak bagi lega, masalah Sayyidina, Tuhan nak bagi kesembuhan dengan asbab lah, dengan asbab. Jadi kita harap dengan mai vaksin ni, setiap orang kita nak ada pertahanan diri lah, soalan saya nak untuk nak berdepan dengan hak ke depan lagi tu, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina, kita harap macam tu lah. Jadi subhanallah, dari bila mana seorang tu masalah Sayyidina Muhammad, dia nak stabil diri dia dengan Allah tu, macam tu keadaan dia. Kalau pada diri, hanya diri yang tahu. Lepas tu orang kata awak dia macam ni. Sampai kata orang Patih Jisa masalah Sayyidina Muhammad, waktu dahsyat sangat, kuat sangat, yang main kat dia tu sampai kena cover dengan radio menyanyi tu. Tak tahu nak cerita, benar ni cerita aja, kita tak akan faham. Masalah Sayyidina Muhammad tak faham. Ada orang pernah berlaku dalam zaman salafus salih, kawan ni diberitahu kata masalah Sayyidina Muhammad, sebab tu kata dalam bahasa dia apa, kalau kamu tak dapat bersama Allah, fakun ma'aman ma'allah. Kalau kamu tak mampu bersama Allah, bersamalah kamu dengan orang yang bersama dengan Allah. Maka kawan ni pun subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang kata Hanafi tak jumpa dengan orang yang ma'allah. Dia kata nak tu maknanya begitu halobah, nak pergi jumpa, tengok orang mak Allah. Macam contoh kami duk pergi dulu berulang kali ke rumah Pak Sumi, sebab dia mak Allah. Fakunu ma'as sadiqin, Allah kata bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar dengan Allah. Kami pergi jumpa Pak Sumi, dapat cas bisnis seminggu, luk dah rasa lagi. Balik tu rasa macam tak tahu nak cerita, kuatnya nak buat amalan. Last kali bila jumpa Patih, bila jumpa Pak Sumi, Pak Su minta Pak Su pesan sikit. Selalu bila minta pesan, dia kata baca Quran. Tu yang pesanan Pak Su. Kata Pak Su, kalaulah masalah Sayyidina Muhammad, Pak Su pesan hak lain, maknanya masalah Sayyidina Muhammad ada perkara yang lebih besar daripada Quran. Quran paling besar sekali, kata Pak Su. Kalau Pak Su nasihat lain, berarti Quran lebih besar lagi daripada Quran. Ada hal yang lebih besar daripada Quran. Quran balik baca. Dia habaq pula. Dulu Pak Su waktu muda-muda, Pak Su baca Quran tiga hari sekali khatam Quran. Tapi lah tak larat dah, dia kata. Lah ni 5 hari sekali je. 5 hari sekali je khatam Quran. Allah SWT.
Ni bila mana Pak Su tak mau jumpa orang pula, saya faham. Sebab dia dah tua. Tua ni tak larat. Saya boleh memahami bahawa ni saya tak larat. Tak larat ni nak keluar rumah tak mau, nak berjalan tak larat. Kata Pak Su macam ni kot, tak larat. Pak Su pula dah lah dia tua. Tua ni dia penyakit tua, tak larat. Semua penyakit tua bila tak larat, tenaga tak ada. Bila tenaga tak ada, dia pula puasa. Dah tenaga tak ada, puasa pula. Pak Su telah mewajibkan dirinya berpuasa seumur hidup sehingga dia mati. Kecuali dia buka 5 hari lah, setahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah lah puasa, tak larat pula. Nak baca Quran pula sehari, nak khatam Quran pula 3 hari sekali. Mau kau jumpa orang? Kalau saya ada tempat Pak Su lah, saya kata, hampa tak apa lah, memuda lagi, hampa tak mati lagi. Ni aku nak mati lah ni. Saya menyelam pada waktu perasaan Pak Su. Jadi faham lah mana keadaan Pak Su ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Ya, subhanallah, kalau dia tak mau buka pintu tu faham. Pasal kita tak ada tempat dia. Nah, jadi subhanallah, moga-moga Allah merahmati Pak Sumit, insya-Allah. Allah beri kekuatan pada dia dan melimpahlah manfaatnya pada kita semua, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sampai ke peringkat tu. Satu orang ni nak pergi jumpa dengan satu orang tu. Orang tu katanya masya-Allah, dia memang minas sadiqin. Semangat nak pergi ni. Membuat-buat nak pergi. Pergi jumpa, tengok tu menjerit, Allah. Jatuh. Jadi setitis mani. Mana balik asal balik. Pasal apa? Sebab tak sanggup melihat kebesaran Allah, tajalli Allah di orang tu. Dia macam ni lah. Kita kata macam alat elektrik. Hak ni watt rendah. Nak sambung dengan watt besar, terbakar tak? Lak. Gitu umpamanya. Kita kecil bertengok-tengok dia, bukan sakat. Dia bukan tengok orang tu. Dia panggil kontak. Kontak hati dengan hati. Saya pernah hadir di Malih Pak Suyup, guru saya, guru kami juga. Pak Suyup ni waktu dia ada dulu, kawan saya Ramli nama dia, kami duduk pondok dulu. Ramli ni di Pizarah Pak Sumit. Bukan Pak Suyup. Kedah ni ramai wali-wali dulu. Lah dah kurang, dah habis dah. Tok guru tak banyak lah. Jarah Pak Suyup. Di Pizarah Pak Suyup, Pak Su baru balik daripada kebun kot. Jadi ketika tu lepas pergi 2 orang. Bila Pak Su sampai tu, Pak Su balik. Pak Su panggil duduk atas pelenggak. Macam pangkin tu, duduk. Mau mari daripada mana? Kena Pak Su. Kami main daripada pondok Keroh, pondok Patih Keroh. Kata sahabat saya tu. Kata Pak Su, tujuan mari apa? Tujuan apa? Minta Pak Su tolong nasihat sikit. Dia nasihat. Dia nasihat tu, lepas menangis, dia menangis. Akhirnya hak tu kata, aku nak pergi ziarah Pak Suyup. Saya pun pergi. Waktu pergi tu, Allahumma salli ala Muhammad, saya bercakap dengan Pak Su, berbetas depan macam ni. Dia bercakap tu berasa, dia panggil wave, dia panggil gelombang. Gelombang hati dia main. Dahsyat. Ni benda ni macam tu. Dalam hati dia tu. Macam mana wallahu subhanahu wa ta'ala, tapi rasa macam tu lah. Tak tahu. Dan satu orang tu, dia mengaji dengan satu orang guru. Dia tak boleh duduk direct macam ni dengan saya, dengan Amsyar tak boleh duduk. Dia kena cover dengan orang duduk tengah, duduk belakang. Dia tak tahan rasa yang dirasa oleh satu orang tu kepada orang tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benda ni kita tak faham, dengar saja macam mana. Moga-moga tu masa esok Allah bagi kita faham. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana maksudnya fana. Lepas fana ada satu makam dia panggil makam baqa. Fana ni diri hilang, akal hilang. Makam baqa, makam tadi Tuhan di hati, akhirnya semua hilang.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau maqam baqa, kata orang, saya pun cerita je, saya pun tak faham. Kita cerita ni cerita benda hak tak faham. Ni benda maklumat. Kalau faham tu mana rasa. Saya pun tak tahu, tak pernah rasa, cerita saja. Allah Subhanahu. Maqam baqa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maqam di mana seseorang tu Allah di hati, tapi tak hilang macam tadi. Dia boleh makan, dia boleh minum, nikah, kahwin, sampai sebab tu kata Pak Patih Jisa, ni pengalaman saya sedengar kalam dia daripada mulut dia sendiri. Kata Patih Jisa almarhum sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kata orang yang hadir dengan Allah, orang yang hadir ke hadrat Allah, dia hadir di hadrat Allah sekalipun berjimat dengan isterinya, tak hilang Tuhan, tak hilang Allah, tetap itu maqam. Jadi maqam baqa lebih tinggi daripada maqam fana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan di hati, tapi semua tak hilang, kekal Tuhan di hati. Macam mana maksudnya? Macam ni, guru saya memisalkan macam ni, lapak nasi. Bila lapak nasi, pukul satu lagi lapak nasi. Bila lapak nasi ni, selagi mana tak makan nasi, duk tengok nasi. Faham tak? Bukan di mulut tu kata nasi dah. Tapi nasi di hati tak hilang. Lupa sak masuk balik. Tu umpama orang duduk di maqam baqa. Mana tak lupa Allah. Sesaat pun tak ingat, sesaat pun tak lupa Tuhan. Maqam baqa. Baik, ni maqam tak sama. Ada orang dia maqam dia lihat Rasulullah sepanjang masa. Ada orang makamnya, ada orang yang makamnya memimpi Rasulullah selalu. Ada orang makamnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bukan makam dia mimpi Rasulullah, tapi dia makam orang bermimpi dia dengan Rasulullah. Macam-macam pasien. Lalu orang mimpi dia dengan Rasulullah, lalu orang mimpi dengan Rasulullah, sedangkan dia tak mimpi Rasulullah pun. Itu makam juga. Jadi subhanallah, sebab tu setiap makam dia ada orang dia. Sebab tu kata ulama, likulli maqamin rijal. Setiap makam itu ada orang-orang dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ada wali yang kenal wali, ada wali tak kenal wali. Ada orang yang dia wali, dia pun tak tahu dia wali. Allahumma salli ala sayyidina. Kadang-kadang wali kenal wali, kadang-kadang wali pun tak kenal wali. Contoh, satu masa saya pernah cerita, satu orang tu dia masuk satu masjid. Masjid tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada Syekh Abdul Razak tengah duduk mengajar. Ramai lah orang duduk mengaji, beratus-ratus orang. Nabi Allah Khidir masuk masjid tu. Dan bila dia masuk masjid tu, dia tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia penyuruh masjid tu ada satu budak muda. Satu budak muda Musallallahu alaihi wasallam Muhammad angkat lutut ni, lepas tu letakkan kepala dia di tengah-tengah lutut, duduk. Apa ni? Angkat lutut, lepas tu letak kepala dia celah-celah lutut dia dalam masjid. Nabi Allah Khidir kata, dia ni awak lah tak pergi mengaji kat ulama besar tu Syekh Abdul Razak, awak yang ada ujung tu. Ketika tu Nabi Khidir pergi kat dia, hai budak muda, awak hantar mengaji kat Syekh Abdul Razak. Kata budak muda ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku tak mengaji pada Syekh Abdul Razak, aku mengaji daripada Ar-Razak. Nabi Allah Khidir kata, amboi jawab kemai sungguh dia ni. Kalau betul lah hang kata hang mengaji kat Syekh kat Ar-Razak, terus direct kat Tuhan terus. Soalan Sayyidina Muhammad, hanu baru hanu Syekh Abdul Razak. Dia mengaji kepada Ar-Razak, Tuhan Maha Pemberi rezeki. Nabi Allah Khidir kata, Musallallahu Sayyidina Muhammad, kalau betul lah hang mengaji pada Ar-Razak, aku nak tanya hang, aku ni siapa? Sebab Nabi Allah Khidir alaihissalam yang timbul cerita ni sebab satu orang abdal
wali abdal. Tanya Nabi Allah Khidir, hai Khidir, hang pernah tak jumpa satu orang yang lebih tinggi darjat daripada hang? Nabi Khidir ni dia kenal semua awliya, semua wali-wali. Ada yang dia didik cara langsung, ada yang didik dengan cara memberi salam, menghubungkan hati di antara dia dan orang dengan seseorang wali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Khidir kata, ya pernah aku jumpa cerita ni. Nabi Khidir kata, kalau jawapan hang betul, hang maji pada Ar-Razzaq, aku nak tanya, aku ni siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Budak muda ni panggung kepala pun tak. Dia kata, kalau tak salah firasat aku, antal Khidir. Terkejut Nabi Allah Khidir, dum. Maknanya orang ni lebih tinggi derajat daripada dia, walaupun dia budak muda. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu dia panggil maqam. Setiap level tu ada orang dia. Ada wali masyhur, Dr. Haruddin Almarhum, Tugni Aziz Almarhum. Allahumma salli ala sayyidina, Tugu Jihadi tu wali tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ada yang masyhur, Pak Tihmat tu ada tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Tapi ada yang mastur tersembunyi. Masyhur maknanya orang tahu. Mastur maknanya tersembunyi. Orang tak tahu kata dia wali. Banyak juga kita jumpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dia bukan tok guru pun. Cara dia tu, dia dapat ilmu yang Tuhan bagi kat dia. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kata macam tu, siapa nak kata dia wali? Mastur. Ada orang yang masturnya sampai dia sendiri pun tak tahu kata dia wali. Orang pun tak tahu, dia pun tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam-macam Tuhan buat wali-wali dia. Taib. Jadi itulah yang dikatakan setiap makam itu ada orang dia duduk di level tu. Okey, khusyuk. Khusyuk ni lain pula. Khusyuk ni dia berhubung dengan hati kita. Khusyuk ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu ilmu dalam hati. Khusyuk ni satu ilmu dalam hati kita. Perkara pertama yang Allah angkat lepas Nabi kita wafat ialah khusyuk. Zaman sahabat Nabi sedar semayang sampai mereka tak tahu siapa kanan mereka, siapa kiri mereka. Para sahabat itu. Para malaikat semayang tak tahu sebelah kanan dia siapa, tak tahu sebelah kirinya siapa. Kita ni semayang nak tahu siapa duduk sebelah. Kita semayang ni, Allahu Akbar, tiba-tiba mai Allah, orang kat takbir sebelah. Siapa dia nampak macam kemas kat pakai baju biru ni ya? Nak tahu. Nak tahu. Cereli tengok. Tu tak khusyuk. Soalan tu. Lepas tu lagi nak tahu juga kawan tu, bagi dia sujud dulu. Oh. Leman kau. Awak nampak kemas hari ni tahu. Jadi kita tu nak tahu, tu tak khusyuk. Tak khusyuk. Sebab itu para sahabat Nabi lepas sembahyang semua tengok tempat sujud. Macam lepas tu tiang. Tak ada orang tak khusyuk, dia menguap, dia nak menguap lah. Di belah Arab Saudi tu, orang sembahyang semua nak betul serban. Kan Arab Saudi bukan serban macam tu kan? Tak betul. Ini betul pula. Tu tak khusyuk. Boleh tak lepas betul serban tu? Kalau 3 kali dalam mazhab Syafi'i batal turut-turut. Betul serban, serban merah tu. Tapi kalau lepas mazhab mereka tak batal. Pasal apa? Sebab dalam mazhab mereka, selagi mana perbuatan itu masih dikira, orang nampak perbuatan itu masih lagi perbuatan sembahyang, maka bergerak cara mana pun tak batalkan sembahyang. Tapi kita boleh, mazhab Syafi'i tak boleh. 3 kali berturut-turut batal sembahyang kita. Jadi macam contoh nak langkah pergi depan, orang depan dah kosong, selangkah 2 tak batal. Tapi
Orang kampung kita hak mengaji, masalah selamat, dia makna begitu cermat, langkah-langkah tak berhenti dulu, baru langkah yang kedua tak berhenti, baru langkah kedua. Kalau langkah tak pun tak pasal dua kali, no? Macam mana kalau langkah sekali terus panjang terus, tu batal terus walaupun sekali. Pasal apa? Sebab perbuatan tu dia panggil wahsyah, teruk sangat, soalan sinamat. Ataupun senang pergi lompat terus sekali lompat batal semua. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, kalau nak garu sana nak garu sini, tu tak khusyuk. Tengah-tengah sembahyang duk betul janggut pula, tak khusyuk. Jadi subhanallah, khusyuk tu perasaan. Perasaan macam mana? Macam-macam perasaan. Yang pertama, perasaan gerun dengan Allah. Bila gerun dengan Allah, tak berani berak. Macam orang duduk depan. Saya contoh, kadang-kadang malih dengan para ulama. Dia pamai ke tempat kami di pondok ni, masalah selamat. Kalau ulama ni tua pada saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pun tahu bila dia tua amalan dia banyak, takwa dia lebih. Kadang-kadang orang tua ayak 3 cawan untuk dia, untuk saya, untuk hak sebelah ni. Satu masa kadang-kadang main rasa gerun, sentuh ayak tu saya tak sentuh, tak berani. Fahamnya, kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita rasa gerun, itulah keadaan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang main rasa asyik. Main rasa asyik ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gaya-gaya dia pula sedap je semayang. Macam-macam. Kadang-kadang asyik tu sampai menitih air mata, mengalir air mata. Ataupun dalam bahasa yang lain, khusyuk ni ialah kita melayan Allah, kita layan Allah Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya bila kita baca Fatihah ni, Allah balas Fatihah, kita faham, Allah balas kita kata. Dia sebenarnya dia bukan kita menterjemahkan Fatihah, khusyuk tu. Khusyuk ni semua segala-gala yang kita rasa kita dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam contoh orang sembahyang depan Kaabah. Main depan Kaabah ni, bila mana depan Tuhan ni, banyak saya tengok orang main depan Kaabah ni, dia tak peduli siapa letak depan belakang. No? Kalau kita hari ni, no? Kalau orang lintas, kita tahan. Tahan. Depan Kaabah tak tahan lampau dah, terus ya. Aku tak kisah. Yang tengok orang tu nangis. Dia macam tak tahu lah keling-kelang dia macam mana. Khusyuk ni ilmu, Tuhan buhlah hati kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menjawab sempat soalan banyak tu saja. Mudah-mudahan Allah bagi masa bagi pada kita untuk kita menjawab soalan-soalan yang dikemukakan insya-Allah pada masa ke semasa. Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kuliah kita lepas subuh ni, yang pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditaja oleh yang pertama Hazwani Nasuha, Muhammad Syahrizal, Muhammad Khairul Hazni, Nur Sumayyah dan Nur Safiyah daripada Padang Serai, Kedah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mohon didoakan hidup dalam perjuangan Islam dan mati syahid fi sabilillah. Yang kedua, Rasulullah Mati Majid, keluarga daripada Nilai Negeri Sembilan, sepenuh hari kelahiran saya hari ini. Mohon Tuan Guru dan semua mendoakan Allah kurniakan yang terbaik buat kami sekeluarga dan sentiasa istiqamah dalam beramal-amal yang soleh. Amin. Yang ketiga, Ahmad Sazali Sya'roni,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, Nur Aisyah binti Ali Muhammad dari Sungai Petani. Mohon doakan kesihatan saya, Nur Aisyah binti Ali Muhammad, dan doakan anak saya Muhammad Afiq bin Muhammad Zayyadi berjaya temuduga pada 18 bulan 2 lalu untuk masuk sekolah menengah agama Yan. Amin. Yang keempat, Zuhairi dan Roslina daripada Kajang untuk kuliah. Mohon doakan kami, ibu bapa kami, anak kami dan keluarga kami dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Yang kelima, Muhammad Amirul Ipoh. Yang keenam, Nur Nadiyah binti Abdul Razak Arad Daman Saraf Talim Jaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang minta didoakan semoga dikabulkan semua hajatnya di dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin. Yang ketujuh, hamba Allah yang mendoakan lapangan rezeki, dapat pergi haji, anak-anak semua berjaya dalam peperiksaan di dunia dan akhirat, dan lulus dan mendapat yang terbaik dan selamat daripada anak cucu zuriat, dijauhkan daripada fitnah akhir zaman. Amin. Yang ke-8, Farah binti Rosli Kuala Lumpur, yang minta kita doakan agar anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-solehah, cinta pada Al-Quran, dipermudahkan segala urusan. Iaitu anaknya Muhammad Aryan Mikail, Inara Sofia, Muhammad Aidin Amsyar. Yang ke-9, hamba Allah yang Kedah yang menajal sepenuh hari lahir ibu Haminah Sulaiman, semoga dikurniakan keberkatan umur pada ibu, bertambah kecintaan pada Allah dan Rasul, dan dimatikan dalam husnul khatimah. Amin. 10, hamba Allah Pokok Sunnah Kedah, atas niat moga-moga didoakan anak saya bersemangat untuk temuduga, berminat untuk bekerja, tinggal perkara yang lara, yang melalaikan, ingat pada Allah, rajin solat, masuk iman. Amin. Yang 11, Farah Liza binti Muhammad Sipoh binti Muhammad Simoh Banting Selangor, yang minta doakan anak-anak tahfiz. Kita mendoakan agar ayah dan ibu disembuhkan daripada penyakit dan masalah kesihatan, insya-Allah, dan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan kemudian mengharapkan untuk doakan kepada Muhammad Aiman bersemangat dan rajin untuk hari temuduga pada hari Khamis 25 hari bulan. Seterusnya 20 seterusnya adalah hamba Allah daripada Taman Delima 4 Jitra. Semoga anak-anak menjadi anak yang solehah, tidak melawan dan taat perintah Allah. Ke-14, Muhammad Ghazali binti Abdul Ghani dan Zunika binti Kamaruddin Kuala Lumpur, minta kita doakan Allah SWT memberi taufik dan hidayah, diampunkan dosa, diberi kemudahan urusan dunia dan akhirat, dan dijauhkan daripada azab api neraka dan mendapat syurga Firdaus. Amin. Ke-15, Sa'adiah Abdullah Taman Keramat Kuala Lumpur, moga-moga Allah bagi kelimpahan rezeki yang melimpah, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak doakan cucu-cucunya Munib, Nurul Izzah, Dhif, Rizq dan Ulwan menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjaga agama dan menjaga solat mengikut sunnah Nabi SAW. 16, khas untuk arwah Ayahanda Ngah bin Saleh, Bonawan Aminah, Fatimah binti Ngah, Khatijah binti Ngah, Wal Isa binti Ngah, Zaliha binti Ngah. 17, Ramlah binti Ngah, Samad bin Yusuf, hajat moga dipulih daripada segala penyakit zahir dan batin. Khususnya pelajar kita ke-18 ialah Siti Aisyah binti Samad, Muhammad Nur Arif bin Samad, Muhammad Adham bin Awangci, hajat moga-moga Allah SWT bagi maju dalam perniagaan emas dan etika takaful. Suami yang soleh, isteri yang solehah, dapat jawatan yang dipohon oleh anak di pegawai di USM. Muhammad Nur Arif dan Mus'ab Tim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ke-19, Syafawati binti Samad, Yusri bin Yusuf, Nur Atikah binti Yusri, Nur Alisha binti Yusri, hajat moga mendapat taufik dan hidayah untuk anak-anak, mendapat menghafal Quran, selamat daripada hasad dengki jin dan manusia di tempat kerja. Amin. 20, arwah Yusuf bin Taib, Yusuf bin Hamzah, Fatimah binti Abdullah, Khamis binti Ngah, Yub binti Yid, Ahmad bin Yusuf. 22, Abdul Ashraf bin Abdul Rahman, sekeluarga Bangis Selangor,
minta kita doakan Allah mudahkan urusan isterinya mengandung melahirkan anak yang kedua, amin, dan disembuhkan daripada semua penyakit dan dimudahkan urusan. 23 Ahmad Sadali Sya'rani, Indraman Muhammad Yatim, Shah Alam Selangor. 24 Amirul Mukminin, sempena ulang tahun kelahiran yang ke-26, moga-moga jadi hamba Allah yang soleh, insya-Allah. 25 Siti Safura binti Ishaq dari Segamat, Johor, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala doa din minta kita doakan sempena hari lahir pada hari ini, moga saya dan suami menjadi hamba Allah yang bertakwa dan dimudahkan urusan anak-anak saya yang sedang menghafal Al-Quran di madrasah agar menjadi Al-Quran, amin. Ini ada depan kita ni kah? Mana dia? InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahumma nawwir qulubana Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asturna fawqa al-ardi wa tahta al-ardi wa yawma al-ardi 'alaik. Allahumma la tukhzina yawmal qiyamah. Allahumma la tukhzina yawmal qiyamah. Allahumma la tukhzina yawmal qiyamah. Rabbana iftah baina wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana iftah baina wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina wa rabbil alamin. Saya mendapat satu maklumat yang boleh kita rasa seronok dan berpuas hati, iaitu pada saat kita sedang berada ni, kerajaan kita sangat alert dan perhati dalam isu vaksin ni. Jadi saya dapat maklumat kerajaan dapat vaksin yang halal, iaitu daripada Belgium. Jadi insya-Allah moga-moga keresahan kita selama ni musalla ala sayyidina Muhammad selesai dengan keprihatinan. Sebenarnya isu vaksin ni kita gelabah hari itu ni sebab kita dengar daripada Cina ni musalla ala sayyidina Muhammad, musalla ala sayyidina, kita tahulah. Jadi saya dipahamkan yang mencipta vaksin daripada Belgium tu dibuat oleh orang Islam ni, doktor Islam ni. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Dan kita harap maknanya bila segala-gala isu dikenakan pada kita, jadi insya-Allah segala-galanya bakal berakhir, kebimbangan kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menghadapi pandemik ni dengan baik insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala alam. Sebab saya banyak orang tanya berkaitan dengan vaksin ni. Jadi sehingga saya dapat jawapan tu, saya selesailah. Maknanya masalah ala selamat. Jadi kita yakin insya-Allah segala-galanya terbaik untuk umat Islam di Malaysia insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.